Baik, kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus dari Sarawak mengenai industri perabot di negeri itu. Jadi untuk bicaranya kita bersama Vanessa Mering di sana. Silakan Vanessa. Ya, Miza, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menghadiri majlis berbuka puasa bersama pemimpin dan masyarakat daerah Kuching di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Kuching. Majlis tersebut turut dihadiri seramai 400 pemimpin masyarakat yang antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim antara pemimpin dan masyarakat. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Selepas majlis berbuka puasa, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bersama jemputan menunaikan solat Maghrib, Isyak dan Tarawih berjemaah yang dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Syarikat Perkayuan Tempatan digesa tingkatkan variasi produk perabot bagi menembusi pasaran global yang lebih luas. Timbalan Premier Datuk Amarawan Tengah Ali Hassan berkata, dengan permintaan tinggi terhadap perabot berkualiti dari Sarawak, fokus kerajaan kini telah beralih kepada penghasilan produk perabot berbanding mengeksport kayu mentah. Datuk Amar Wang Tengah mendedahkan lagi permintaan terhadap kayu palet dari negeri ini juga semakin meningkat, terutama dari negara Jepun yang mencecah 10,000 tan sebulan. All the industry players in the timber industry to give more focus on the high value added timber products seperti furniture, engineered wood, dan dalam masa yang sama mereka digalak untuk retooling cara dia beroperasi to upgrade dia teknologi. Selain Jepun, Korea, India dan negara-negara Eropah juga antara penyumbang nilai ekspor perkayuan di negeri ini. Datuk Amar Wang Tengah ditemui media selepas majlis berbuka puasa dan sumbangan Aidilfitri di Kuching. Walau bagaimanapun, beliau menjelaskan industri perkayuan negeri tahun ini masih lagi menjalani fasa pemulihan selepas pandemik COVID-19. Sementara itu, pada majlis yang sama, Datuk Amarawan Tengah Ali Hassan menyampaikan sumbangan Aidilfitri kepada 80 anak-anak yatim tahfiz asnaf dari sekolah-sekolah rendah, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta ibu tunggal sekitar Kuching dan Semerahan. Majlis Anjuran Perbadanan Kemajuan Perkayuan Sarawak Pusaka menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR bertujuan untuk mengurangkan bebanan golongan tersebut dalam menyambut hari lebaran yang bakal tiba. Pada majlis tersebut, Datuk Amar Wang Tengah turut menyertai sekitar 100 jemaah dalam solat Maghrib, Isyak dan solat sunat Tarawih. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Pengurus Besar Pusaka, Datuk Hashim Bojet. Projek skim pembesaran kampung SPK diperkenalkan Kerajaan Sarawak untuk membantu golongan muda memiliki rumah kediaman sendiri. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razi Sitam berkata, SPK merupakan usaha kerajaan dalam membantu membangunkan dan membina prasarana untuk rakyat. Muhammad Razi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Saribas menjelaskan pelbagai perancangan telah dibincangkan untuk pembangunan bagi kawasan Saribas. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri mesyuarat pejabat tanah dan survey bahagian Betong baru-baru ini. Dalam pada itu, mesyuarat yang diadakan bertujuan membincangkan dan mendengar daripada penguasa Jabatan Tanah dan Survey Betong berkaitan dengan status projek SPK bagi Kampung Bungin, Kampung Manggut dan Kampung Sebemban. Antara yang dibincangkan adalah perancangan pembangunan di sekitar tanah lot tersebut, termasuk pembinaan prasarana dan kemudahan gerai jualan yang berpotensi untuk dibangunkan. Muhammad Razi turut mengemukakan cadangan untuk membangunkan projek SPK yang dibuka untuk penduduk Kampung Supak, Kampung Medang, Kampung Manggut, Kampung Tuik dan sekitarnya. Dalam masa yang sama, beliau turut meluangkan masa meninjau lokasi pembinaan sekolah baharu SK Sebemban yang
terletak berhadapan dengan pembinaan projek SPK di kampung tersebut. Projek pembinaan sekolah baharu SK Sebemban kini telah siap sebanyak 70% dan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun ini. SK Sebemban yang sedang dibina bagi menggantikan sekolah yang lama kerana dikuatiri berisiko tinggi untuk digunakan oleh pelajar akibat jarak yang terlalu dekat dengan sungai. Sekolah baharu itu bakal menyediakan kemudahan kelas darjah, bilik guru, kantin sekolah, makmal komputer, perpustakaan dan kelas prasekolah. Kerja baik pulih sekolah dan klinik daif di Sarawak perlu disegerakan yang melibatkan peruntukan di bawah RM50 juta seperti diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini. Itu pendirian Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ketika menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Persekutuan Sarawak yang baharu Ahmad Nazri Muhammad Hassan di Kuching. Ahmad Nazri yang ditemui media usai pertemuan itu menjelaskan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan perlu memanfaatkan peruntukan itu dan mengambil tindakan susulan. Sehubungan itu, pihak Setiausaha Persekutuan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan ketua jabatan terlibat di kedua-dua peringkat sebelum dibentangkan kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim awal tahun ini mengumumkan Kementerian Kewangan bersetuju supaya pelaksanaan projek dengan kos di bawah RM50 juta di Sabah dan Sarawak diputuskan hampir sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menyeru pembayar cukai untuk mengambil peluang daripada program khas pengakuan sukarela PKPS yang akan bermula pada 1 Jun ini bagi melaporkan pendapatan. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Dr. Muhammad Nizam Sairi berkata, selain tawaran penalti pada kadar 0%, tempoh setahun pelaksanaan PKPS berkenaan adalah peluang terbaik kepada pembayar cukai untuk tampil mengemaskini status pematuhan cukai masing-masing. Jadi dalam tempoh 1 tahun ini memberi peluang kepada mana-mana pembayar cukai yang mereka rasakan dan mendapati ada pendapatan sama ada terlepas untuk dilaporkan, terkurang, ada kesilapan, kesalahan dan sebagainya, boleh datang secara sukarela dalam tempoh 1 tahun ini dan melaporkan cukai untuk tahun-tahun kebelakangan dan lembaga hasil akan menerima apa yang dilaporkan itu. Dan tahun-tahun di mana mereka melaporkan secara sukarela ni tidak akan diaudit lagi. Kita tutup kiranya final untuk tahun-tahun berkenaan. Beliau juga meminta pihak media membantu LHDN untuk meruar-uarkan mengenai pelaksanaan PKPS dalam usaha menyokong inisiatif kerajaan untuk mensejahterakan rakyat dengan meningkatkan kadar pematuhan cukai secara sukarela dalam kalangan rakyat Malaysia. Datuk Dr. Muhammad Nizam bercakap kepada pemberita selepas majlis berbuka puasa dan apresiasi media Sarawak di Kuching. Pelaksanaan PKPS yang bermula 1 Jun ini sehingga 31 Mei 2024 diperkenalkan oleh kerajaan pada pembentangan belanjawan 2023 pada Februari lepas. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata peranan pihak media diakui penting dalam membantu organisasi berkenaan menyampaikan maklumat dan pengetahuan kepada rakyat berhubung ekosistem percukaian negara dan kepentingan cukai dalam pembangunan negara. Lebih 60 pengamal media dari 31 agensi hadir pada majlis berkenaan yang antara lain sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas sokongan padu dan bantuan dalam menyebar luas liputan dan publicity mengenai organisasi itu dan program-program yang diadakan. Usaha menstruktur semula dan menaik taraf fungsi Mahkamah Bumi Putera Sarawak MBS dapat memberi manfaat yang lebih menyeluruh kepada masyarakat Bumi Putera di negeri ini. Bekas Ketua Pendaftar MBS, Datuk Michael Dawi Ali berkata, langkah itu bagi membolehkan MBS berfungsi sebagai unit kehakiman yang teguh, bebas dan berpentadbiran sendiri.
Datuk Michael memberitahu MBS seharusnya tidak mudah berputus asa untuk mentransformasikan badan itu dan meletakkannya standing dengan mahkamah lain yang ada di Malaysia. Jelasnya kedudukan dan keistimewaan masyarakat pribumi Sarawak patut diiktiraf dalam perlembagaan negara supaya ia setaraf dengan kedudukan kaum bumi putera yang lain. Datuk Michael berkata demikian dalam majlis serah terima tugas Ketua Pendaftar MBS di Kota Semerahan. Dalam majlis ringkas itu, Datuk Michael telah menyerahkan tanggungjawab sebagai Ketua Pendaftar MBS kepada pengganti beliau iaitu Jonathan Lugoh. Datuk Michael telah berkhidmat lebih 6 tahun sebagai Ketua Pendaftar MBS sejak mengambil alih tugas tersebut daripada Datuk Geni Uge pada 1 Mac 2017. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.